Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan misteri surau lama. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, kisah seram lawak yang seterusnya. Okey. Jadi macam mana kisah seram lawak yang pertama? Adakah anda terhibur ataupun tidak? Anda boleh tinggalkan komen di bawah. Jadi kita ke kisah seram lawak yang seterusnya. Okey, cerita ni saya dapat daripada majalah Mastika. Okey, siapa yang pernah beli majalah Mastika pasti tahu cerita ni. Dan cerita ni juga saya pernah tulis dalam Twitter dan memang viral. Okey, memang ramai orang retweet lah cerita ni. Jadi saya ceritakan semula, okey, dalam bentuk video. Masa live pun saya ingat saya pernah cerita ni, cerita tentang misteri surau lama ni. Ia sesuai untuk diceritakan dengan rakan-rakan anda, dengan adik-adik anda, dengan sepupu anda, dan pastinya cerita ini memang dapat memeriahkan suasana. Jadi jom kita mulakan cerita misteri surau lama. Ceritanya bermula apabila seorang pemuda yang bernama Bakar. Okey, dia ni seorang peminat memancing. Okey, minat memancing. Dia memang gemar untuk mencari lubuk untuk memancing. Okey, di kawasan tasik, di kawasan sungai, di kawasan laut. Jadi orang yang ada hobi memancing ni, dia akan sentiasa mengisi masa lapang mereka dengan memancing. Okey, dia akan bawa joran dan akan cari lubuk-lubuk memancing. Orang yang minat dengan memancing ni, dia tidak kisah sama ada mereka dapat banyak ikan ataupun sikit ikan. Sebab itulah hobi orang memancing. Okey. Jadi si Bakar ni, okey, si Bakar ni kebetulan dia pergi memancing di satu kawasan lah, kawasan. Dan masa dia memancing tu, okey, dia sudah niat kalau boleh dia balik ke rumah baru dia solat asar. Okey. Tapi asyik-asyik dia memancing, dia terleka. Hari sudah semakin gelap. Mau kira macam hampir dekat ke maghrib lah. Jadi dia berfikir kalau dia balik ke rumah ni, dia cakap rasanya sempat ni solat asar. Dia ambil agak-agak lah. Okey, agak-agak. Jadi dia pun yang masih boleh lagi memancing ni. Dia pun masih lagi sambung lagi memancing. Ini sajalah keburukan mancing. Kadang-kadang dia boleh melekakan hingga solat pun tidak tertunai. Jadi akibat dia leka memancing, leka menunggu ikan, masa asar tu semakin pendek. Jadi baru dia tersedar, alamak, asar dah nak habis ni. Jadi dia pun segera kemas pancing-pancing dia. Dia niat dalam hati kalau boleh dia cari surau yang terdekat dalam perjalanan pulang ke rumah dia. Jadi dia pun kemas joran dia, pancing dia, alat-alatan memancing dia dan mulakan motor dia. Preng. Jalanlah. Okey. Jadi semasa jalan dia memerhatilah kanan dan kiri kalau ada surau-surau atau masjid yang boleh dia solat sebentar asar sebelum sambung maghrib di rumah. Sepanjang perjalanan dia pulang ke rumah, kawasan dia pergi ni dia kawasan macam hutan lah. Okay, dia kawasan hulu. Jadi memang kiri kanan dia hutan. Dia pun agak risau lah tidak nampak kelibat kampung ataupun rumah-rumah orang kampung yang boleh tumpang untuk solat. Jadi dia pun cakap dalam hatinya, kenapa tiada ni penduduk kampung sini, surau pun tidak nampak. Jadi dia melajukan motor dia takut lewat. Ya. Jadi ketika dia laju, tiba-tiba dia nampak ada satu surau kayu di tepi jalan. Dia pun yang nasib baik ada surau. Syukur alhamdulillah. Jadi dia tengok masa maghrib sudah semakin dekat. Jadi dia perlu segerakanlah solat asar dia. Jadi dia pun signal parking. Okey, parking. Jadi dia tengok surau tu memang surau lama lah. Memang surau kayu lama dan sangat buruk. Jadi dia pun segera, oleh kerana maghrib semakin dekat, dia pun ambil wuduk cepat-cepat, naik atas. Okey, naik atas, deg-deg surau, dia buka pintu. Kau tahu lah kan kalau pintu surau yang kayu ni bunyi dia tu.
Okey, dia tengok kiri kanan, tidak ada orang, kosong. Okey, tapi surau tu nampak macam surau lama lah. Okey, jadi dia tidak peduli, dia mau cepat sembahyang. Dia pun segera Allahu Akbar. Dia pun sembahyang Allahu Akbar. Jadi ketika dia sembahyang, dia terasa kepala dia berat. Dia rasa macam ada sesuatu yang menumpang di kepalanya. Tapi dia tidak hiraukan lagi. Dia teruskan solat dia. Dan ketika dia ruku, beban di kepala itu semakin berat. Dia sudah macam rasa yang, kenapa macam berat kepala ni kan? Macam ada yang benda menumpang, dia cakap. Tapi dia masih fokus lagi dengan solat dia. Kemudian dia sujud. Apabila dia sujud, beban di kepala itu semakin berat. Dia pun yang, ya Allah, kenapa pula kepala aku makin berat ni, ya Allah, dia cakap. Jadi di situ dia sudah ada mula rasa gelisah. Dan di situ apabila dia sujud saja, dia rasa berat tu, bulu rumahnya mulai mengembang. Dan dalam hatinya, memang ada yang menumpang di kepala aku sekarang ni. Tapi mau tidak mau, dia terpaksa fokus. Dia kena habiskan juga solat dia. Dia pun yang, ya Allah, berikanlah kekuatan agar aku dapat habiskan solat aku. Kemudian dia berdiri untuk rakaat yang seterusnya. Dan beban di kepalanya tu semakin lama semakin dia rasa berat. Dalam fikiran dia, ya Allah, siapakah yang menumpang di kepala aku ni, dia cakap. Jadi dia pun kalau orang sudah takut, kalau orang yang sudah panik, bacaannya pun semakin laju. Bismillahirrahmanirrahim. Memang laju lah bacaannya. Dan memang fokus dia sudah hilang. Tapi dia kuatkan juga semangat untuk habiskan solat dia. Jadi sekali lagi, apabila dia ruku, kepala dia makin lama makin berat. Air matanya sudah mulai macam berkaca. Dia pun heran, apakah ujian Tuhan yang bagi dengan dia ni? Jantung dia makin berdebar. Dia tidak tahu apa yang menumpang di kepalanya. Jadi dia kuatkan terus semangat untuk habiskan solat dia. Tiba-tiba dia dengar ada suara orang ketawa. Seorang mengilai. Begitu. Dia pun yang, sudah, dia cakap. Sudahlah, ada beban di kepala ni, tiba-tiba lah pula ada orang mengilai. Aduh, dia cakap. Dia tidak peduli, dia teruskan solat dia. Kemudian suara mengilai itu semakin lama semakin banyak. Oi guys, jantung dia makin berdebar mau tercabut. Dia rasa macam yang mau pitam loh, yang macam yang kalau orang takut ni kan macam mau pitam, tapi dia kuatkan semangat juga. Walaupun beban di kepala itu berat, dia kuatkan semangat juga. Walaupun ada suara orang mengilai, dia kuatkan semangat juga. Semakin lama semakin banyak suara orang ketawa. Ada suara yang garau. Ada suara kanak-kanak. Semakin kira orang gerak gempita lah surau lama tu dengan ketawa orang. Dia akan kuatkan semangat sampai satu masa mengalir air matanya. Memang kuatlah si Bakar ni. Memang kuat semangat dia. Jadi dia habiskan juga solat dia. Hinggalah rakaat yang terakhir. Dia cakap, rakaat terakhir ni, apabila aku beri Assalamualaikum warahmatullahi, salam yang kedua, aku terus pecut lari, dia cakap. Memang dia nekat sudah. Dia sudah tidak tahan. Kepala dia yang berat dengan suara orang ketawa mengilai. Jadi dia nekat. Jadi semasa dia baca tahiyat akhir tu, dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dia beri salam, dia nampak ekor mata tu, dia nampak ada orang ramai di belakang. Dia cakap confirm ini jin Islam. Bila dia salam yang kedua, Assalamualaikum, dia nampak memang ada ramai. Berjubah putih, kain-kain putih, dia nampak ekor dia nampak penuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus dia pusing lari.
Dia tengok ada imam, ada Tok Kadi, ada Bilal, ada budak-budak, ada perempuan, ramai. Dia cakap, kamu ni siapa? Dia cakap, dek, dia cakap, yang kau ni satu hal kenapa? Kenapa kau sembahyang pakai helmet? Patutlah dia solat, rasa berat kepala dia. Rupanya dia solat pakai helmet. Dan patutlah orang di surau terketawa, terbahak-bahak. Karena selama dia sembahyang tu, dia sembahyang guna helmet. Macam manalah orang dah ketawa. Jadi orang yang ramai ketawa tu sebenarnya bukanlah hantu, tapi orang jemaah surau berkenaan untuk solat maghrib. Jadi mereka mau pergi solat maghrib. Jadi bila mereka mau datang solat maghrib, tiba-tiba ada orang sembahyang guna helmet. Takkan lucu tu. Punca dia terlalu kelang kabut untuk solat asar tadi. Jadi dia lupa buka helmet dia terus sembahyang. Jadi yang menumpang di kepala itu bukan hantu, tapi helmet yang dia lupa buka. Jadi guys, setakat itu saja cerita lawak seram. Okey, anda boleh ceritakan kisah ini kepada rakan-rakan anda, dan pasti mereka akan gila kena prank, rupa-rupanya pakai helmet. Okey guys, diharapkan cerita saya ini dapat menghiburkan anda. Setakat itu saja video saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video kisah seram lawak akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.